benda tu rugi, tak nak benda tu rosak. Maka dihantar. Oleh kerana mesin dari Jerman, dihantar teknikal tu ke Jerman. Nah, untuk balik handle. Takut rosak. Maka begitulah juga dengan akidah. Jadi kalau berkata perkara yang tidak betul, rosak akidah. Lepas tu nak cakap agama boleh. Siapa-siapa boleh cakap. Bukan mesti ulama, bukan mesti tok guru, bukan mesti ustaz. Siapa-siapa boleh bercakap. Tetapi dia kena ada basic. Nampak? Orang nak yang menjawab keputusan matematik, dia tak mesti dia profesor matematik. Dia orang yang tahu saja jawapan, dia boleh menjawab. Nah, lepas tu kalau benda-benda katakan 2 campur 2 berapa? Siapa yang layak menjawab? Adakah orang yang mesti cemerlang dalam matematik? Tak. Siapa yang tahu jawapan, dia boleh jawab. Walaupun dia tak sekolah. Tak sekolah, dia jawab 4, dia boleh. Begitu dalam bab agama. Siapa-siapa saja boleh bercakap. Tetapi mesti tahu. Masalah sekarang orang ramai bercakap tentang hukum, tetapi tak tahu. Bila tak tahu jadi masalah. Dalil tengok Facebook. Keluar satu kenyataan, salah sekarang, orang mari hentam ramai-ramai. Perang. Ni bodoh ni mengaji mana ni? Suruh mengaji tak nak, bercakap je. Itu masalah. Jadi bercakap benda yang betul, dia ada urutan dia. Kerana dia ambil daripada kitab, baru dia cakap pun betul. Bila tak ada ilmu, jadi kacau bilau. Baik. Agama yang diradai di sisi Allah ialah Islam. Inna din indallah al-Islam. Agama yang Tuhan reda satu saja, Islam. Yang lain Tuhan tak nak. Kerana semuanya batil belaka. Maka orang yang beriman dengan orang yang kafir, mana lebih baik? Kita kena yakin orang beriman. Jangan jawab tengok dulu, tak boleh. Nampak? Sebut orang beriman, inilah kekasih Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu kekasih orang-orang yang beriman. Faham? Bila sebut kafir, marilah kafir apa pun, Allah tidak suka. Jadi soalan ini, jawapan ini sudah salah. Dia kata Allah lebih suka orang kafir yang baik. Tak ada. Jelas lagi di dalam hadis, al-mu'minun asi. Orang beriman yang buat salah, afdalu indallah minal kafiri. Ini khairul kafiri, orang kafir yang berbuat baik. Jadi jelas di situ. Pasal apa? Kan dia ni orang kafir, dia buat dia baik. Kenapa Allah lebih sayang orang Islam yang tidak baik? Sebab manusia ini banyak benda yang kita boleh hukum dia baik atau jahat. Dengan solat, dengan makan yang haram, dengan berjudi, dengan bersedekah. Itu semua itu perbuatan-perbuatan yang kita boleh kategorikan dia. Oh, berjudi, orang jahat. Oh, bersedekah, orang baik. Oh, semayang, orang baik. Oh, minum arak, orang jahat. Nampak? Jadi banyak-banyak perbuatan ni yang paling penting sekali tauhid. Jadi siapa yang tidak beriman dengan Allah, itu adalah perbuatan yang paling keji daripada segala perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang jahat-jahat, berzina, berjudi, minum arak, pergi kuda, seting minyak tina. Nampak tak? Curi besi malam-malam. Banyaklah benda-benda jenayah. Yang paling jahat, syirik kepada Allah. Nampak? Yang paling jahat, kufur kepada Allah. Yang paling jahat, tidak mahu beriman kepada Allah. Maka oleh kerana dosa ini terlalu besar, maka kebaikan-kebaikan lain tidak ada nilai di sisi Allah. Walaupun mu orang kafir, tapi mu kuat berderma dan sebagainya, Allah tidak beri kebaikan di akhirat nanti. Cuma orang kafir yang banyak bersedekah, suka buat baik sesama makhluk, maka Allah balas kepada dia 2 di dalam dunia. Yang pertama panjang umur, yang kedua murah rezeki. Nampak? Kalau kita pergi di Hollywood, ada bintang-bintang lama Hollywood tahun 60-an, 70-an dulu, ini tua-tua dah, panjang umur tak mati-mati. Pasal apa? Rupanya dia buat rumah anak yatim, dia buat rumah untuk binatang-binatang, pulih rawat binatang. Dia buat untuk bagi makanan malam-malam, selimut bagi homeless yang tak ada rumah di Amerika. Banyak buat baik orang, tapi kufur Kristian, Allah balas betul macam ulama jawab, murah rezeki, panjang umur.
Lepas pada mati, no way man. Sebab kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah ini Rahman, kasih sungguh kepada segala makhluk di dalam dunia, sekalipun yang kafir, tetapi Ar-Rahim, iaitulah kepada yang beriman saja di akhirat nanti. Soalan seterusnya. Seorang pernah kata, jika kita tak habis qada solat wajib, haram untuk kita mengerjakan solat sunat. Minta penjelasan. Baik. Kataan ni memang banyak kali kita dengar. Betul ke tidak? Jawabnya betul. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Orang yang tak habis lagi bayar qada, orang yang tak qada lagi semayang dia yang dulu-dulu, orang tak bayar lagi hutang yang wajib, adakah dia boleh menunaikan solat sunat? Faham? Itu persoalan dia. Dua pendapat ulama yang terkenal. Pendapat yang pertama, haram solat sunat. Wajib bayar hutang dulu sampai habis. Jadi kalau ada ustaz yang mengajar begini, betul lah ustaz tu. Dia cenderung pada pendapat pertama. Ini pendapat ulama-ulama juga. Pendapat yang kedua, boleh solat sunat dengan syarat hendaklah membayar juga hutang yang wajib. Nampak? Jadi hak mana lebih baik bagi kita? Yang kedua, silakan. Bila ada khilaf, rahmat bagi kita. Tak? Tak payah baloh. Jadi kita sambil-sambil qada, sambil-sambil tunai sunat. Jangan sunat saja tanpa qada, maka dua-dua pendapat kata tak boleh. Pasal apa? Fadainullah ahaqqu an yuqda. Hadis berbunyi, hutang Allah lebih mustahak kita bayar dulu. Hadis ini umum, tak khabar hutang apa. Jadi barang wajib dengan barang sunat, kita nak tahu mana lebih penting. Ni tubuh badan orang lelaki. Dia nak tanya orang Sukomi, tutup aurat wajib ke sunat? Kalau tak boleh jawab, kena sunat sekali lagi. Cuba dah. Tutup aurat wajib ke sunat? Biar jelas, kemah keming gitu. Wajib. Baru tu. Wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Berat benar mu. Jangan buka lagi. Wajib. Jaralah kita faham bahawanya kita menunaikan kewajipan. Baik, pakai kopiah wajib ke sunat? Taruh janggut? Sunat. Lama celok? Sugi? Letak minyak wangi? Kain yahanana sini? Selendang? Sunat. Jadi esok kita buat yang sunat sekali. Mari ke Sukomi. Esok kita pakai kopiah, pakai serban, kopiah hok tajam, hok torekat, hok tinggi. Balut serban comel-comel, taruh janggut, lomo celok, letak minyak atas, pakai kain alah selepang yahanana. Tapi tak pakai seluar. Tak nanti lu tak pakai seluar, comel tak? Tengok atas kepang, bawah yang ribet. Faham tak? Tu orang kata sunat ada, wajib tak ada. Faham tak? Nanti nak khabar mustahaknya wajib. Jadi kalau kita pakai baju Melayu, pakai baju kemeja, pakai seluar sudah tutup aurat, walaupun kita tak pakai jubah yang sunat, kita sudah tidak berdosa kepada Allah. Walaupun tak pakai kopiah tak apa, walaupun tak pakai serban tak apa. Pasal apa? Itu barang sunat. Masalah tadi, barang wajib tak ada. Comel dah pakai serban, comel dah pakai kopiah, luar tak pakai. Mana naik bas memang free. Tapi bas tak bergerak, driver pun lari. Jadi sambil-sambil kita qada, sambil-sambil buat yang sunat. Itu yang terbaik. Soalan seterusnya. Seorang wanita tidak berpuasa sebab menyusukan anak atau mengandung. Dia patut qada atau bayar fidyah atau kedua-duanya? Baik. Orang perempuan yang mengandung, orang bahasa buku dia panggil hamil. Orang putih panggil apa dia? Pregnant. Oh, pandamu. Nampak macam tak pandai. Baik. Pregnant. Orang tua-tua panggil perut besar. Perut besar. Perut jadi besar. Faham? Tak kira lah. Nak faham saja. Jadi bila dia mengandung, dia berbuka puasa. Boleh tak orang perempuan mengandung berbuka puasa? Jawab. Tak boleh. Tak dang buh, catut dah mata kain.
Orang perempuan mengandung tak boleh berbuka. Melainkan bila tidak larat mengandung, baru boleh berbuka. Jangan asal mengandung, tak puasa. Tak boleh. Faham? Dia mengandung tapi tak ada apa-apa mudarat. Dia sihat, dia segar, wajib puasa. Faham lagi? Jadi apa boleh kerana dia mengandung, dia tak larat nak meneruskan puasa, boleh berbuka. Kena bayar fidyah tak? Qada sahaja. Yang kena bayar fidyah ialah seorang perempuan yang mengandung. Dia berbuka bukan dengan sebab dia lapar, tetapi bila dia berbuka, kalau dia berpuasa, dia takut mudarat kandungan di dalam, atau dengan sebab dia beranak dah, kalau dia teruskan puasa tak ada susu, anak dia nak nyusu tak boleh, maka hak tu kena qada dan bayar fidyah. Ingat tak? Ingat tak? Ingat tak apa? Soalan seterusnya, bagaimana cara untuk memastikan rezeki yang kita terima ini berkat? Macam mana kita tahu yang rezeki kita itu berkat atau tidak? Dia kata macam mana kita nak dapat berkat dalam kehidupan, dalam pencarian kita. Yang pertama, kita tidak akan dapat, melainkan kita kena faham dulu apa makna berkat. Berkat ni bahasa Arab, barakah marbutah. Barakah daripada barakatun, barakah. Bahasa Melayu jadi berkat. Berkat ni barakah. Barakah ni apa makna? Ziyadatul khair, bertambah benda-benda yang kebajikan. Jadi kita nak tahu sekarang pendapatan kita berapa sebulan. Okey. Nama benda? Mama Aizah. Mak, adik mak. Berapa gaji sebulan? RM2. RM2,000 tu berapa kita boleh derma kepada masjid? Hak lepas-lepas. Situ kita nak, pasal soalan macam mana kita nak tahu keberkatan? Situ jawapannya. Tak dapat derma, tak ada berkat. Nampak lagi? Jadi banyak orang tak faham makna berkat. Bila kita faham takrif berkat, baru kita dapat terjawab, gaji aku selama ni berkat atau tidak. Kita tak payah hukum orang lain, tak payah hukum pak kawan kita, tak payah kira orang lain. Kita matematik diri kita lah. Berkat pertama. Dengan sebab walaupun dia seorang postman, tetapi sudah 6 kali pergi umrah, maka berkat. Hak ni ketua pejabat pos Malaysia, haji pun tak pergi. Mana tak ada berkat tu. Jadi banyak mana daripada pendapatan kita itu dapat kita janakan untuk saham akhirat. Maka hak tu nak tambah berkat atau tidak. Kerja habis boh je, tapi malam-malam boleh pergi masjid, berkat. Ni ketua pengarah, dia hanya pergi masjid pada solat raya. Tak ada berkat. Sudah faham situ. Adakah kita boleh pergi ke masjid? Adakah kita boleh hadir kuliah-kuliah agama? Adakah kita boleh menderma? Adakah kita boleh bersedekah dengan usaha kita selama ini? Dengan kita ada 3 buah kedai ni, dengan kita jadi pengarah syarikat ni, adakah kita semakin dekat dengan kuliah? Kita semakin dekat dengan ustaz-ustaz? Kita semakin dekat dengan masjid? Makin jauh daripada berkat. Nampak? Yang jadi gitu sebab orang Melayu faham berkat ialah bisnesnya berjaya. Itu yang salah faham. Berkatnya anakmu Cik Ani. Kata berkatnya pula, tu lah anakmu gaji 4,000. Lah, tu bukan berkat. Tu gaji 4,000. Kalau piti banyak berkat, toket tu Sawir Lagung berkat. Faham tak? Toket Getih Highland berkat, piti banyak. Jadi orang Melayu duk kait berkat, piti banyak. Kalau berniaga laku. Berniaga laku, siapa ada alik ke rumah? Roti canang. Peng lepas sama. Berkat. Bokmu berkat ke kedai. Berkat tu, tengok tu. Tebor roti canang 14 budi sehari. Nampak? Tu bukan berkat. Berkat ni maknanya walaupun dia dagang roti canang dan dia dapat menderma. Dia dapat sedekah. Dia dapat hadir ke surau, dia dapat pergi masjid, dia dapat bersama jemaah, dia dapat buat benda kebajikan. Maknanya bisnes dia berkat. Nampak? Itu contoh. Kita tak berkat, piti masuk. Orang duk bang, dia duk tebor